Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wanita hari ini. Sugita, Yana dan sidang penonton di rumah. Okey, berkenaan dengan apabila kita berkata mengenai harta yang diperbalahkan. Pertama kita kena faham siapa yang berbalah. Kena faham dulu konteks siapa yang akan ada dispute dengan izin di antara pihak-pihak mana. Pertama kita pergi kepada suami dan isteri. Kemudian kita pergi kepada ibu bapa dan anak-anak. Baik. Dan kemudian kepada si mati dengan ahli waris. Si mati tak ada bergaduh lah, takkan daripada kubur dia bangun kan. Takutlah. Tapi maksudnya selepas meninggal dunia dia meninggalkan harta, harta itu direbutkan oleh ahli waris. Ahli waris ni tak semestinya anak-anak saja. Baik. Tapi kalau bagi Islam, yakni Muslim, dia melibatkan juga contohnya bila dia tidak ada anak lelaki yang mendinding pewarisan tersebut, dia akan pergi kepada adik-beradik lelaki, pergi kepada ayahnya, pergi kepada ibunya. Jadi dekat situ kita sebenarnya telah dihidangkan dengan pelbagai konflik dan drama-drama real yang berlaku pada ketika ini. Jadi harta yang diperbalahkan adalah harta-harta yang dimiliki oleh seseorang, mana-mana pihak, ataupun yang mana telah dicari secara bersama. Sebab dalam kalau keadaan kita ada dua dalam sistem perundangan. Yana pun belajar undang kan, kena ingatkan balik. Senior saya dulu, Universiti Malaya. Takutlah. Kena ingatkan balik. Kita ada mahkamah sivil dan kita ada mahkamah syariah. Saya pergi kepada bidang yang saya lebih spesifik, my forte lah. My forte dekat mahkamah syariah, kita pergi yang mana harta itu melibatkan harta yang dicari bersama ataupun kita istilahkan sebagai harta sepencarian. Nanti kemudian baru saya akan ceritakan apa dia definisi harta sepencarian. Harta yang bagaimana yang boleh diminta, harta mana yang tidak boleh diminta, sebab ramai tak faham. Baik. Tapi kan Tuan Hafiz, sebelum saya tanya soalan kepada Ustaz kan, berdasarkan pengalaman Tuan sendiri beberapa tahun dalam mengendalikan kes-kes syariah ni, berapa banyak kes kalau kita nak cakap tentang perbalahan harta yang berlaku dalam konteks masyarakat di Malaysia ni kalau nak dibandingkan dengan kes-kes lain? Adakah tinggi peratusannya? Oh, sangat tinggi. Sangat tinggi. Kenapa saya kata sangat tinggi? Sebab pertamanya sidang penonton bila cakap pasal harta ni, bukanlah kebahagiaan itu berpandukan kepada duit. Tetapi nak mendapat kebahagiaan tu sekarang ni banyak guna duit. Dan juga ramai pula yang celik mata, buta hati dan buta perut apabila duit banyak di depan dia. Walaupun ketika itu dia adalah seorang adik-beradik ataupun dalam keadaan dalam katanya isteri dan juga suami cari bersama. Kita ada kes-kes terpencil lah, mungkin saya boleh cerita juga. Tapi fokus pada wanita hari ini, pada wanita lah kan. Jadi untuk wanita di luar sana tu, dia tak faham. Ada ramai tak faham bahawa walaupun harta tersebut tidak ada nama sekalipun, tidak ada nama, tidak ada caruman dan sebagainya, tetapi walaupun dia menjadi dengan status seorang isteri di dalam Islam sebagai seorang wanita Muslim, kamu ada hak untuk menuntut harta sepencarian walaupun nama kamu tidak ada di dalam harta tersebut. Yang ni ramai tak tahu, ramai sangat. Dan kemudian bila soalan Yana tadi Sugi, banyak tak? Sangat banyak. Sangat banyak sebab nak bestnya kalau kita cerita dalam wanita hari ini kita cerita yang besar-besar lah. Kalau setakat berebut 10,000 tak seronok. Tak ramai orang nak bergaduh sangat. Tapi kalau tiba-tiba berebut 1 juta, 10 juta, 15 juta, yang tu sangat-sangat fleksibel dan ramai anak-anak yatim yang sengsara lah. Betul. Jadi penting sebenarnya kita bawakan isu ini, topik ini untuk pengetahuan kita semua supaya tak berlaku perbalahan di kemudian hari sebab peratusannya semakin hari semakin meninggi. Baik, Ustaz, kalau Ustaz boleh kongsikan juga kebiasaannya, apa antara punca yang menyebabkan perbalahan ini berlaku? Sedangkan kalau kita lihat daripada kecil sampai ke besar bersama dengan adik-beradik kita, tetapi bila datang sahaja bab harta, hilang, musnah, punah segala hubungan yang ada. Adakah disebabkan macam Sugi kata tadi, cetek ilmu, kurang persediaan ataupun mungkin macam kita pun tak tahu bila kita akan meninggal dunia. Lepas tu bila dah terjadinya kematian dah terlambat. Betul. Mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi tentang punca-puncanya berlaku perbalahan ni, Ustaz. Ya, baik, terima kasih para penonton semua ya. Kalau kita perhatikan bahawa sifat kejadian manusia ni dia ada
beberapa sifat yang sememangnya ada. Antaranya contoh sifatnya dengki, contohnya sifatnya dia tak puas hati atau tak rela untuk nak bertolak ansur. Contoh dalam kalangan adik-beradik mungkin ada seorang dua yang jaga mak siang malam, sakit, jatuh, pening tengah malam semua. Tiba-tiba masa pembahagian nanti dia mungkin dapat sikit. Jadi dia kata adik-beradik yang lain bukannya jaga arwah mak pun, aku yang jaga. Pasal aku dapat sikit. Nampak? Dia timbul persoalan macam tu, ungkit mengungkit, sakit menyakit satu sama lain antara adik-beradik saudara mara ni semua. Itu satu. Yang keduanya mungkin kerana seperti yang kita sebutkan tadi lah, manusia ni memang Tuhan jadikan dia memang rasa cinta terhadap harta. Ustaz tak ustaz, siapa pun cinta pada harta tu mesti ada. Kuat atau tak kuat saja. Cuma kita nak sebutkan di sini, agama mengajarkan dalam bab pengurusan harta, pertama agama suruh cari harta. Kedua, kita kena lindungi harta. Ketiga, kita kena kembangkan harta. Keempat, kita kena sucikan harta, berzakat. Tapi yang kelima ni jarang orang ambil tahu ni, iaitu mengagihkan harta. Iaitu agihkan harta ini kalau sebelum meninggal sama ada hibah, sedekah, wasiat, wakaf. Kalau dah meninggal dia jadi harta pusaka faraid lah. Tapi ramai orang mungkin dia fikir dia esok masih ada, lusa masih ada, tak buat persiapan di awalnya, maka akhirnya berantakanlah adik-beradik lah, cucu habis semua gaduh habis. Ini yang kita tak mahulah daripada berlaku. Okey, baik. Dan walaupun itu dari sudut Islam, tapi saya rasa sangat sesuai dikongsikan bersama semua orang. Kita diajar cari harta, lindungi harta, kembangkan harta, tapi kita lupa agihkan harta kita. Baik, kita dah dengarkan mukadimah daripada Tuan Hafiz dan juga Ustaz